Okay, tuan. Safety culture ni ada kurang lebih 48 to 52 definition. Banyak definisi tersebut. Pasal banyaklah memang tak diajar lah dalam kursus kita. Jarang orang ajar ni. Pasal banyak sangat nak cerita. Jadi pada hari ini saya nak cerita beberapa definisi yang saya suka share. Saya suka gunakan. Okay. Pertama tuan-tuan, tolong buat sikit catatan Dr. Deming Cooper. Dr. Deming Cooper, yang kita panggil Dr. Cooper. Okay. Dia ni adalah seorang ahli psikologi yang terkenal tuan-tuan. Kali terakhir saya dimaklumkan dia berada di Filipina, tinggal di Filipina. So dia come out satu model lah tuan. Okay. Dia kata apa? Safety culture perlukan input tuan-tuan. So apa input dia? Heart and mind. Heart and mind, apa yang ada dalam minda dan hati pekerja. Faham tuan? Apa yang ada pada dalam minda dan hati pekerja. Kedua dia kata perlukan kepada perbuatan. Apa yang mereka buat. Minda, hati pekerja dan apa yang buat. Dan ketiga, input dia ialah apa? Ialah guideline. Ini yang tuan-tuan buat lah. Kita kan buat banyak macam-macam peraturan kan. COVID ni pun keluar lagi peraturan. Macam-macam peraturan kita buat. Kemalangan berlaku, peraturan lagi tuan-tuan. Ini kita buat. Okay, dia kata apa? Menurut Dr. Deming, untuk menjadikan dia sertifikasi yang bagus, maka kita kena melalui transformation process. Transformation process. Transformation process ni ialah apa? Ialah management practice or company practice. Sistem syarikat. Okay. Saya bagi contoh mudah gini tuan. Untuk dapat budaya, kata budaya yang baik, ataupun budaya baik, saya bagi contoh lah. Saya nak dapat air yang baik lah. Katakan contoh tuan-tuan, ni lah teh tarik lah ni. Nak dapat teh tarik yang baik tuan. So apa yang saya perlukan? Saya perlukan ramuan yang betul. Okay. Ramuan saya katakan heart and mind. Ni ramuan saya. Saya perlukan daily action, perbuatan yang baik Pak kerja. Saya perlukan 3 guideline. Saya perlukan 3 guideline. Okey. Okey. Yang di luar ni ialah kita punya transformation punya alat. Alat kita gunakan untuk transformation. Okey. Tetapi ada alat ni saja, ramuan saja tak cukup tuan-tuan. Betul? Cukup tak? Nak memastikan air yang bagus. Hari ni tuan-tuan, saya beri contoh lagi mudah. Kita selalu beritahu kan, alat ni ibarat apa tuan-tuan? Ibarat dia management ataupun management system. Hari ni kan kita diberitahu kan, kalau tuan-tuan nak ada syarikat yang bagus, tuan-tuan kena ada sistem yang baik. Maka tuan-tuan pergilah ISO 14000 lah, 18000 lah, 45000. Betul tuan-tuan? Siapa sini yang ada ISO 45000? Boleh bagi cap jempol sikit. Yang dah ada 45000. Ada yang dah ada 45000. Bagi jempol sikit. Tak ada. OSHA ada, OSHA 80000 ada, OSHA 80000. OSHA 80000 ada. Tak ada juga. Tuan-tuan apa yang ada tuan-tuan? Okay. So balik pada ni. Okay. So bekas yang baik saya ibaratkan sebagai syarikat, saya ibaratkan sebagai management dan saya ibaratkan juga sebagai sistem ni. Tetapi tuan-tuan tak cukup syarat tuan-tuan. Tuan-tuan perlukan apa ni? Pengacau. Lagi panjang pengacau tersebut lagi bagus. So pengacau tersebut ialah leadership. You need to have this. Jadi kalau tuan-tuan tak ada benda ni tuan dan tuan-tuan harapkan yang ni boleh berubah dengan sendiri, maka keputusan dia ambil masa yang panjang. So that's why tuan-tuan kadang tengok syarikat dia ada sistem tapi sistem tu tidak berjaya. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia punya pengayuh ni tak wujud atau pengayuh tersebut ni ada masalah. Pengayuh ni mungkin pendek sangat, kecil sangat, kadang dia pakai jari. So this is the issue. Jadi tuan-tuan nampak? Penting tak leadership? Kan? Penting tak kepimpinan? Kalau tuan-tuan nampak kata penting,
Saya nak tuan-tuan tulis ya. Penting tak kepimpinan? Penting tak kepimpinan? So, ni yang berlaku tuan. Jadi tuan-tuan kena ingat, input saja tak cukup, transformation process saja tak cukup, but you still need a leadership. That's why tuan-tuan, kadang kita dalam siasat kemalangan, we add too many things dekat sini tuan. Setiap kali kita siasat kemalangan, banyak kadang kita tambah kat sini. Oh, kata guideline kena bagus, kena tambah lagi, guideline tak cukup. Tapi faktor leadership tidak pernah berubah tuan-tuan. Kepimpinan di peringkat supervisor sama saja, pimpinan di peringkat eksekutif sama saja dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, nasihat saya tuan-tuan, salah satu program yang tuan-tuan nak kena explore pada tahun ni, pada masa-masa akan datang, ialah to improve leadership skill di kalangan pekerja tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan, tuan-tuan gunakan cara yang sama, daripada dulu, kini, selamanya tuan-tuan harapkan ISO tuan-tuan saja, tapi leadership tidak pernah berubah, tuan-tuan akan menghadapi cara result yang sama tuan-tuan. Albert Einstein kata apa? Insanity dia tu. Suatu benda yang tidak waras, kalau kita asyik gunakan cara yang sama, untuk dapatkan result yang berbeza tuan-tuan. Jadi salah satu cara untuk tuan-tuan dapat result yang berbeza ialah do something, do improvement on leadership at each level. Pada setiap level. Okey, satu. Okey, kedua tuan, this is safety ladder. Ni pernah nampak? 5 level. Okay. This is safety ladder. So dalam safety ladder mengatakan apa tuan-tuan? Level yang pertama, ni level pertama. Level pertama, dia kata apa? Selagi tak kena tangkap, okey loh. Tu level yang pertama. Ni banyak ni tuan. Kat Malaysia ni banyak ni level ni. Dia tak tahu. Okey, selamat. Tu level yang pertama. Okay, level yang kedua, kita buat safety, tapi accident selalu berlaku. Ni level yang kedua. So we call it reactive. Ni level yang kedua. Banyak ni, macam ni banyak. Ni lagi banyak lah tuan. Ni kalau macam ni tuan, ni tuan-tuan tunggu saman je lah. Ini level yang kedua. Level ketiga tuan, okay, ni level di mana kebanyakan kita yang dah ada ISO lah ni. Kita ada sistem, kita ada apa, kita ada. Tuan, saya tempat projek dengan Shell lah tuan. Even saya punya cikgu dalam tripod beta ialah Shell punya apa ni X. Dia kata Shell level dia level 3 tuan. Level kalkulatif tu. Masa tu kami dibagi arahan untuk bagi rate kan. So masing-masing bagi rate lah sampai level 4 pun ada. Kali dia kata kami at Shell we are level kalkulatif. Okay, level 4 ialah safety leadership dan yang kelima ni lah budaya. Okay. Apa yang saya nak cerita sini tuan-tuan this one? Budaya yang baik ada kaitan dengan leadership. Tengok budaya keselamatan yang baik mempunyai kaitan yang rapat dengan leadership. Okay. So apa berlaku tuan? Semakin tinggi tangga tersebut, tuan-tuan akan dapati perkongsian maklumat semakin bagus. Ni level yang bawah ni tuan-tuan, level bawah ni, level di mana biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. This one. Tulis tu, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ni level yang pertama lah ni. Ni mau ingat lah ni. Ni level yang pertama. Tetapi semakin meningkat budaya satu syarikat, kita akan dapati budaya berkongsi ni sangat mudah dia dapat. Pekerja tak takut, pekerja tak ragu-ragu, dan dia seiring dengan safety leadership. Okay. Dengan kata lain, sekiranya safety leadership dapat ditingkatkan, maka tuan-tuan akan dapat atasi masalah perkongsian maklumat. Dan apa juga tuan-tuan, semakin tinggi tangga tersebut, semakin tinggi kepercayaan. Tuan-tuan kena ingat, asas dalam kepimpinan ialah trust. Percaya. Kalau tuan-tuan tidak mendapat kepercayaan, kita akan ada masalah. Tuan-tuan, asas untuk leadership ialah trust. Ialah trust, kepercayaan. Okay.
Setakat ni ada soalan? Saya berhenti di sini dulu. Ada soalan? Tuan-tuan, ada apa nak tanya? Ini penting. So ni yang berlaku ni hari Ni pun satu lagi definition safety culture. So ni antara benda yang berlaku pada hari ni. Tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tag, boleh chatting, boleh tulis kat soalan, chatting. Saya tengok kalau tuan-tuan ada nak tanya, tuan-tuan boleh write kat chatting untuk saya punya respon. Ada tuan-tuan nak tanya? Tentang definisi budaya ni. Ada tuan? Ke dah jelas semua? Tak sabar lagi. Ada tak ada pertanyaan Okay, ni penting Jadi ingat tadi ini Cooper Deming punya teori, which is leadership is very important. Ni adalah elemen yang selalu tertinggal. And then the safety ladders dan tangga-tangga budaya yang kita kena buat sesuatu supaya hasilnya perkongsian maklumat dengan baik dan juga kepercayaan. Dan apa juga jadi tuan-tuan, semakin tinggi tangga tersebut, accountability makin baik. Accountability makin baik. Kita boleh bertanggungjawabkan benda ni pada semua orang. Okey. Okey, ni dia. Frontline supervisors. Kalau tuan-tuan tengok dalam nota tuan-tuan kosong. Kosong. Okey, pertama. Cikgu ada soalan cikgu. Okey. Apa dia? Silakan. Ada soalan dekat chat. Chat. Dia tak muncul kat chat sini saya lah. Boleh bacakan chat kan? Ni apa? Stop sharing. Tekan chat. Stop sharing, tekan chat. Kalau chat tu akan muncul. Okey, macam mana nak capai culture yang tertinggi, kemudian melalui teladan, teknologi. Okey. So this is challenge kita ada lah. Apa yang berlaku apa yang kita berlaku pada hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok tadi punya tangga-tangga ni. Okey, setiap tangga tu dia memerlukan perancangan dia memerlukan perancangan So perancangan tu bermula, tuan-tuan kena ingat perancangan tu bermula dengan nanti saya akan share tentang highly capable individual. Highly capable individual tu perancangan di peringkat pekerja. Highly capable individual ialah perancangan di peringkat kerja. Nanti saya akan ceritakan oleh yang Ivan tadi, pertama. Yang kedua ialah kerana masalah ni mungkin berlaku di peringkat majikan tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan kena ingat. Bila kita bincang pasal komunikasi tuan-tuan, selalu ada kaitan komunikasi. Kita selalu ada challenge untuk berkomunikasi dengan management. Setuju tuan-tuan? Kadang-kadang tuan-tuan mungkin ada challenge. Tuan-tuan ada challenge. Okay. Can you change people? Boleh tak kita ubah mereka? Mudah tak tuan-tuan ubah mereka? Can you change them? Senang tak nak ubah management anda? Siapa kata senang, tolong tulis senang. Senang tak nak ubah? Ke susah? Nak ubah management? Susah. Depend. Lagi apa lagi? Kena usaha mengubah attitude. Difficult. Okay tuan-tuan. Dia ada satu tip tuan-tuan. Untuk merapatkan kita dengan management. Pertama tuan-tuan kena faham susah untuk kita mengubah seseorang, tapi yang kita boleh ubah ialah diri kita. So what we can do is our approach. Tuan-tuan kena gunakan approach yang berbeza untuk tuan-tuan menghampiri pengurusan yang ada. Saya bagi contoh yang paling mudah tuan. Saya dulu kalau buat slide tuan-tuan berjela-jela. Presentation ni berjela-jela. So bila berjela-jela tuan-tuan, muka management berkerut-kerut. Dia kata bila nak habis ni. Tetapi tuan-tuan, bila saya memahami pengurusan saya, so saya buat satu page where everything can be seen. Mana saya ubah cara saya. Apa saya buat? I change the way saya berurusan dengan mereka. Satu.
Kedua, mindset kena betul. Kalau tuan-tuan kata susah, susahlah jawabnya tuan-tuan. Tuan-tuan kena set dan pemikiran tuan-tuan, it can be done. Dia boleh dibuat. Cuma tuan-tuan belum jumpa formulanya saja. So ini hari tuan-tuan, actually you are experiencing some of the formula. You sedang explore setengah-setengah formula yang ada lah. Setengah-setengah formula. If involve course susah, ni challenge yang kita ada lah. If involve course susah, level baru nak ubah, okay, this challenge yang you ada. Okay tuan, saya balik semula pada presentation tadi. Jadi saya punya conclusion tadi, your challenge on the management, pertama ialah we can't change the management punya way, tapi kita boleh ubah cara kita influence management, make a connection with management, ubah cara, mindset kena positif. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata tak boleh, tuan-tuan takkan boleh. Macam ini hari ya tuan-tuan, tuan-tuan kata kalau online ni susah, memang tuan-tuan ignore lah online pasal susah, so we have to do that. We have to do that. Okay, so boleh saya balik semula pada presentation? Nanti kita akan revisit lagi perkara yang kita miss tadi, yang perkara yang kita miss tadi. Okay. Presentation, Cik Azan, saya kena apa? Apa saya nak buat sana, nak pergi presentation pula? Share screen. Share screen terus. Okay. Okay, thanks. Okay, tuan. So, yes, there is a strategy untuk increase change the culture. Ada strategi. Ada strategi. Okay. Tuan-tuan kena ingat, bila nak culture, tuan-tuan kena jelas culture apa yang tuan-tuan nak capai. Contoh kalau you nak capai culture berkongsi maklumat, so you akan buat something on berkongsi maklumat. So nak kena jelas. Kadang kita punya ayat ni, saya nak safety culture besar sangat tuan-tuan. Tuan-tuan, ini to be specific. Apakah perbuatan yang tuan-tuan nak tuan-tuan change? Contoh yang lain saya nak culture memberi maklum balas, feedback. Saya nak culture intervene. Bila orang buat silap, tegur. So you nak kena jelas culture apa yang tuan-tuan nak ubah. Clear tuan-tuan Jadi let's prioritize. Mari kita senaraikan dahulu culture apa yang kita nak cuba dahulu. Supaya kita jelas. Pasal apa tuan-tuan, setiap bentuk behavior yang tuan-tuan nak bentuk, pendekatan mungkin berbeza. So clear tuan-tuan setiap pendekatan akan berbeza. Okay, boleh? Okay, so strateginya ialah define dahulu behavior apa yang tuan-tuan nak ubah. Kalau management, behavior apa nak diubah. Kalau kerja, behavior apa nak ubah. So define dahulu. Okay, tuan-tuan jelas. Tuan-tuan jelas. Okay. Okay, this one. Ini satu perbandingan tuan antara frontline supervisor dan juga CEO tuan. Okay. When you talking about safety culture, CEO ada impact yang besar lah tuan. Kenapa frontline cuma cakap dengan pekerja dia je. Okay, satu. Yang kedua, but you talking about day-to-day performance, tuan-tuan akan dapati bahawa frontline supervisor yang ada impact yang lebih besar. Pasal apa? Day-to-day performance bagi CEO, dia cuma boleh observe pekerja dia sendiri. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, bila kita bincang tajuk hari tadi, tajuk safety leadership, dia bukan setakat diri tuan-tuan sahaja. Tuan-tuan nak kena ingat juga lepas ni, ialah apa yang berlaku safety leadership pada peringkat supervisor. Apa yang berlaku pada safety leadership pada peringkat leaders. Apa juga safety leadership yang berlaku pada peringkat pekerja. Beberapa hari lepas ada yang share self-awareness. Ada sebut self-safety awareness. Jadi ini penting. So ni tuan-tuan lengkapkan dalam nota ni, benda yang tak lengkap ni. Saya nak cerita pada hari ini bahawa leadership tidak terhad pada yang di atas, yang di bawah ni CEO, tapi pada semua level. Semua level. Okey tuan, sekarang ni penting. What is leadership? Kita nak buat sikit latihan. Saya nak buat sikit latihan tuan. Belum kita rehat, kita ada buat sikit latihan tuan. Okey, sama. Who are the safety leaders on the job? Siapa the safety leaders on the job tuan-tuan? Tolong tulis, siapa the safety leaders? Senaraikan, siapa safety leaders on the job?
Mari kita senaraikan. Siapa safety leaders on the job? Cuba senaraikan. All. Okay, lagi. Siapa dia? More specific. Yourself, ourselves, okay, everyone, employee, assigned person, semua, own self. Okay, tuan. Oh, who are the safety leaders on the job? Anyone, everyone. Setiap orang. So, kita kena membina safety leaders pada setiap orang, setiap level. Jadi, saya harapkan pada hari ini, kita dapat idea, especially nanti tuan, bila saya bincangkan pasal high capable individual. Ini rahsia besar tuan. Highly capable individual ialah satu formula besar untuk kita dapat bangkitkan safety leadership daripada peringkat bawahan lagi. Safety leadership daripada peringkat bawahan lagi. Okey, Fatin. Raise hand. Kenapa Fatin? Yang ada nak tanya ya? Silakan. Nak tanya ke nak chatting? Ada, okey. Okey, ini penting. Okey, tuan. Leaders is action, is not position. Tuan-tuan kena ingat leaders is action, is not position. Ini kena ingat. Leaders is action and not position. Okey, tuan. Apa yang nak buat sekarang, tuan? Okay. Saya nak tuan-tuan tuliskan tuan-tuan punya job. Okey. Tuan-tuan, bantu saya tuan-tuan. Sekarang, how to create leadership to anyone in everyone. Okey, kita akan jawab ni. Okey, tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan tulis dahulu, apakah job anda di tempat kerja anda? Apa tugas anda? Kalau kita bincang dari segi perspektif leadership lah, apa tugas anda di tempat kerja anda? Tolong tuliskan. Tengok apa yang you buat. Apa job anda di tempat kerja? Kalau nak bincang benda ni, apa job anda? Tolong tuliskan apa job anda. Contoh ada setengah orang kata tugas saya menasihat. Menasihat contohnya. Orang kata menasihat. Tukang nasihat. Standard lah tu. Tu ayat wajib tu. Tukang nasihat. Okay, apa lagi? Apa lagi job anda tempat kerja? Tulis. Saya nak tengok jawapan anda. Monitor. Give idea in solution. Bagi idea. Okay. Advice. Ensure compliance. Lagi. Enforcer. Ni standard ayat. Enforcer. Membantu team management. Ensure go back home safely. Okay. Safety coordinator. Advice, coaching, inspection. Okay tuan. Apa yang tuan-tuan tulis, saya tak kata salah tuan-tuan. Saya tak kata salah. Saya tak kata salah. Tetapi tuan-tuan, saya ada perkara yang saya nak sebutkan di sini. Okay. Banyak kali tuan, bila kita bincang pasal what is your job, kita selalu berbalik kepada job description, betul? Setuju tak? Kita selalu balik pada job description, betul? Ya, job description. Dan ISO pun suruh job description. ISO suruh tu, you mesti ada JD, Tak ada JD tak betul. Soalannya, adakah JD ditulis dengan betul? Adakah JD menulis tentang leadership, tuan-tuan? Ada JD menulis pasal leadership. Baca JD, cerita pasal leadership lah. Ada tak? So this is one of the issue. Elemen leadership jarang-jarang ada di dalam JD. Jadi bila benda tu tidak ditulis tuan-tuan, tempat kerja itu bila benda tu tak ditulis, kita tak akan berat. Jadi satu benda yang saya nak bagi just an assignment. If we get the time, balik semula tengok kita JD, cuba kenal pasti elemen leadership yang ada dalam JD masing-masing. Definitely kita akan dapat tak ada elemen tersebut. Okay. Jadi pertama kena ingat, bila kata what is your job,
Bila kita kaitkan dengan leadership, is not about job description, tuan. It's not about job description. Dia bukan pasal job description, tuan. Okay. Dia bukan isu job description, tuan. Okay. Saya nak share video ni. Cik Azan, saya nak share video ni agak-agak. Okay, dah tengok video ni, tuan? Boleh test. Saya test dulu. Saya nak kena setting apa ni? Ada share sound tadi. Share ya. Share computer sound saya tadi. kena klik je lah. Klik je lah. Okay, tuan-tuan, tengok video ni. Okay, main. Okay. Boleh. Lagging sikit tapi boleh. Boleh Okay. Hotel directors, people around, the mood of the ship. Usually in the afternoon we have a briefing, arrival briefing, or nautical briefing on the bridge with the team. Every day I walk for almost for an hour. That's the time when you take most of the decision. If I have to take a decision, a good hour of walk will help. 99% of the first question have been asked by guests, who's driving the ship? Why you don't drive in the ship? Which I don't know. I'm joking, but some they want to just thank me for the crew because the good job that the crew does. The guests are very pleased. Technology made we can immediately know if we have something that is not going as it's supposed to be. But then is the time you spend at sea. What people call experience is just a baggage of things that went either bad during your 30 years, and you just put it in your pocket to keep it. Sometimes they come handy again. Either you have the choose for it or not. The day that you are promoted from staff captain to captain, at that moment you realize now it's up to me. Okay, tuan-tuan. So, apa kita belajar dari kehidupan seorang kelasi kapten kapal, tuan? So, apa kita belajar, tuan? What we learn from him? Apa kita belajar daripada beliau? Apa kita belajar dari beliau? Planning, okay, lagi. Kerja dia lagi best dari kerja saya. Wah, tu kira listening skill, enjoy his work. Tuan-tuan, video ni memang ada link dekat video ni memang ada dekat Google Classroom, tuan-tuan. Briefing. Okay. Okay. Apa yang berlaku dalam kehidupan seorang kapten, saya nak link dengan what is your job. Tadi what is your job? What is your job? Saya nak link dengan this one. Okay, what is your job? Ialah tugas kita yang sebenar, tuan-tuan, is make connection, membina hubungan, make relationship. This is our main role. Kita kena membina hubungan. Membina hubungan dengan pekerja, membina hubungan dengan sekerja, membina hubungan dengan pengurusan kita. Inilah benda yang paling asas. Ini benda yang paling asas. Membina hubungan. Membina hubungan. Okay, kenapa safety training banyak pasal kapal? Pasal orang safety banyak tak belajar pasal kapal, tuan-tuan. Saya suka ambil benda ni. Contoh, kehidupan seorang kapten kapal ialah satu kehidupan yang praktikal
the konteks safety leadership. So job kita make a connection, make relationship. Kalau kita abaikan elemen ni tuan-tuan, kita akan mengalami kegagalan. Nanti kita akan tengok tentang level-level pembinaan, tapi kena ingat yang ni, what is your job? Actually is make connection, make relationship, make engagement. Ayat besar yang tadi. Tuan-tuan tengok, serve people. Ni kita punya job, serve people. Contoh yang lain juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok bola, tengok bola. Advanced safety kat kapal juga bro. Advanced safety kat kapal, ya betul, setuju. Bola tuan-tuan. Pengurus apa tuan-tuan? Is to serve pemain tuan-tuan. Kalau pasukan bola sport kalah tuan-tuan, siapa yang kena pecat tuan-tuan? Pemain ke pengurus kena pecat? Mourinho kena pecat tuan-tuan dari Liverpool, daripada Manchester tuan-tuan, kerana kegagalan MU. So back to the basic, what is your job? Make connection, make relationship. Okay tuan, kita buat sikit exercise tuan, kalau kita take 5 lah. Okay exercise tuan. Okay tuan, ni tuan-tuan tulis chatting tuan, perbandingan antara effective leaders and effective leaders. Okay, saya nak fokus pada effective leaders tuan. Okay, leaders. Okay, tuan-tuan tengok dengan effective leaders tuan. Okay, cuba tuan-tuan senaraikan behavior, tingkah laku yang baik pada leaders, effective leader. Cuba senaraikan tingkah laku yang baik pada effective leaders. Cuba senaraikan tingkah laku yang baik pada effective leaders. Apa dia? Cuba senaraikan. Saya beri contoh contohnya saya tulis beri tauladan. Motivate, okay, coaching. Apa dia tingkah laku yang baik? Lead by example, saya suka ayat sebut, yang besar lead by example, willing to listen, mendengar, hubungan baik dengan pekerja baik, okay, example. Good listener, yes, good listener. A person with principle, orang yang berprinsip. Dengar yang baik, okay. First, untuk menilai keberkesanan leaders, kita boleh menilai pertama, menilai daripada aspek behavior. Apa maksud behavior tuan-tuan? Benda yang kalau saya ambil gambar, saya boleh nampak behavior anda. Contoh tuan, dan sekarang ni saya tengok gambar, saya tengok video, saya tengok gambar anda semua ni. Dah ramai dah mute, macam-macam gambar dah keluar. Okay, saya cuba tengok gambar. Okay, tak ada. Okay, saya tengok tuan-tuan gambar. Okay, gambar, saya tengok Siva Balan gambar dia. Gambar Siva Balan. So saya nampak apa tuan-tuan? Saya nampak beliau sedang tersenyum tuan-tuan. Betul Siva ni tengah tersenyum gambar ni. Tengah tersenyum. Siva Balan tengah tersenyum. Okay, yang dikatakan behavior ialah it pass camera test. Kalau saya ambil gambar, saya tengok gambar tu, saya boleh describe apa yang berlaku. So that is behavior. Okay, behavior. Kedua ialah, cuba kita tengok dari segi perspektif apa tuan-tuan? Perspektif communication. Okay, cuba tuan-tuan tuliskan bagaimana efektif leader berkomunikasi tuan-tuan. Macam mana efektif leader berkomunikasi? Tuliskan bagaimana dia berkomunikasi. Contoh saya tulis ini, tidak maki hamun tuan. Efektif leader dia tidak maki hamun. Apa lagi? Bagaimana dia berkomunikasi? Tuliskan bagaimana dia berkomunikasi, effective leader berkata dengan jelas, okay. Instruction will be clear, mendengar cadangan, yes, communication is about listening, tak bias, bercakap baik. Okay. So ciri kedua effective leaders kita boleh lihat daripada apa? Percakapan. Sekarang panggil apa? Conversation. Saya suka ayat tegas bertempat. Kamu panggil apa? Conversation. Perbualan. Okay, sweet talker, kata-kata manis. Bolehlah, jangan janji-janji manis sudah. Janji-janji manis. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, cuba tengok daripada perspektif team building. Bagaimana sifat effective leader daripada perspektif team building? Macam mana tuan-tuan?
Develop people. Okay, lagi apa lagi? Tak mengumpat tim. Saya tulis tak mengumpat tim. Dari segi perspektif team building. Passion to leaders from others. Team building. Bersama-sama. Buat kerja sama-sama. Jom bersama-sama saya. Okay, so tuan-tuan, ingat tadi, leadership is about action. Dia berkaitan dengan perbuatan. So tuan-tuan, kita boleh tengok juga elemen apa? Pertama ialah elemen tingkah laku, kedua ialah elemen komunikasi, dan ketiga ialah elemen pembinaan pasukan. So a good leader mesti jayakan tiga elemen tersebut. Jadi tuan-tuan, assignment bagi anda tuan-tuan untuk tuan-tuan senaraikan sendiri tuan-tuan punya situasi dan kita explore. Okay. Okay tuan, kita take file lah tuan-tuan. Kita take file. Kita akan start mula sesi kita pada jam 11.37 yang saya 11.37. Okay, kita akan start mula, sambung.